Insentif pertama adalah pelupusan hutang tanam semula warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bersiaran langsung di Wisma Amanah Negara akan mengupas perspektif perbincangan yang hari ini sedang menggamit warga Felda, Peneroka tentang pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berhubung 6 insentif yang akan diberikan ibarat bulan runtuh kepada warga Felda. Dan kita bersama-sama pada hari ini orang yang sangat berpengalaman, berjuang lama memartabatkan Peneroka, Saudara Mazlan Aliman, Presiden anak satu NGO yang saya rasa tidak perlu kita perkenalkan lagi. Selamat datang. Terima kasih kerana menjemput saya pada petang ini. Jadi kupasan kita pada malam ini ialah kita nak menyentuh tentang sejauh mana Felda sebagai sebuah institusi kerajaan benar-benar membela rakyat, khususnya warga Peneroka, dan sejauh mana juga pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini benar-benar membantu hidup warga Felda setelah pelbagai skandal, pelbagai salah laku yang telah dibuat oleh pengerusi Felda sebelum ini. Jadi mungkin kita boleh bermula, Saudara Mazlan, tentang ringkasan sedikit sebanyak pendahuluan. Bagaimana Saudara Mazlan melihat Felda pasca Tan Sri Isa Samad dengan pengerusi yang baru, pengerusi FGV yang baru, dan bagaimana mood di dalam Felda sendiri tentang selepas Tan Sri Isa Samad diturunkan. Mungkin boleh bagi sedikit penjelasan mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila Tan Sri Isa Samad dilantik sebagai pengerusi Felda pada Januari 2011, saya telah membuat bantahan awal melalui NGO yang saya ketuai. Oh, terus buat bantahan? Ya. Dan sebelum itu pun saya telah diwar-warkan bahawa calon pengerusi Felda adalah beliau. Dan saya telah membuat kenyataan awal merayu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tolong tamatkan spekulasi mengenai pelantikan Tan Sri Isa agar calon pengerusi Felda itu bukan beliau. Tetapi apabila pengumuman dibuat, ternyata benar cakap-cakap di luar bahawa Tan Sri Isa dilantik sebagai pengerusi Felda. Timbul suatu persoalan tanda tanya dan rasa hairan. Kenapa orang yang dikaitkan dengan amalan rasuah, kita tahu sejarah 22 tahun beliau sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan, dan kemudiannya digantung kes yang dikaitkan dengan politik wang, tiba-tiba semacam tidak ada orang lain daripada sekian banyak figure yang saya fikir dari sudut integritinya jauh lebih baik, Tan Sri Isa yang dipilih oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebab itu di mana-mana pun saya bercakap, malapetaka yang berlaku dalam Felda ini bermula dengan pelantikan beliau. Itu satu sejarah hitam apabila kita membawa masuk Tan Sri Isa Samad sebagai pengerusi Felda. Dan saya dapat meneka kenapa Tan Sri Isa Samad dibawa masuk. Dan saya
berkeyakinan ada suatu agenda besar dengan kemasukan Tan Sri Sesamad. Dan telahan saya betul. Apabila melalui bajet pada tahun tersebut 2011 diumumkan cadangan untuk menyenaraikan Felda Global Venture di Bursa Malaysia. Umumnya kita tahu sebelum pilihan raya 2013. Umumnya kita tahu bahawa FGV ini adalah anak syarikat Felda. Telah melabur di beberapa buah negara. Dan mereka telah menggunakan wang Felda. Saya difahamkan atas nama pinjaman. Dan ternyata pelaburan itu rugi. Dan disebut dalam parlimen pengakuan daripada Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri waktu itu, Datuk Ahmad Maslan, bagaimana ratusan juta rugi daripada pelaburan di luar negara. Adalah pelik bagaimana sebuah syarikat yang rugi disenaraikan di Bursa Malaysia. Jadi di peringkat ini saya ingin katakan bahawa malapetaka besar itu dua. Pertama, melantik Tan Sri Sesamad sebagai pengurusi Felda, dan yang kedua, menyenaraikan syarikat yang rugi di Bursa Malaysia pada 28 Jun 2012. Jadi kalau nak dikatakan sejarah pasca pelantikan Tan Sri Sesamad, maka inilah antara faktor utama yang membawa kepada kegawatan, krisis dan polemik yang berlaku di Felda. Baik, situasinya sekarang, Saudara Mazlan, mungkin Perdana Menteri sendiri dapat membaca riak-riak penolakan rakyat terhadap, khususnya penoloka Felda terhadap Tan Sri Sesamad sendiri, dan juga spekulasi dalaman Felda berkenaan dengan keterlibatan juga isterinya sendiri dalam pentadbiran secara tidak langsung. Najib sedar dan akhirnya Najib tukar, maksudnya pindahkan Isteri Samad ke Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPED dan melantik orang lain, individu lain sebagai pengurusi Felda. Adakah Saudara Mazlan melihat bahawa ini merupakan satu riak positif kepada warga Felda atau bagaimana? Semasa bantahan kita buat terhadap Tan Sri Sesamad, kita telah buat beberapa kali himpunan. Selain daripada forum, convention kita buat, dan juga tindakan-tindakan perundangan melalui peguam yang kita lantik. Datuk Seri Najib maklum terhadap bantahan ini, termasuk memorandum yang disampaikan kepada beliau, dan saya pasti beliau membaca memorandum itu. Kalaulah Perdana Menteri dapat mengesan kelemahan dan kepincangan di zaman Tan Sri Sesamad daripada awal, saya fikir adalah mudah untuk Perdana Menteri menamatkan kontrak beliau di Felda. Tetapi untuk tempoh yang agak lama, daripada 2011 sampai 2016, beliau dilantik sebagai pengurusi Felda. Dalam tempoh tersebut, kerosakan yang berlaku begitu besar, sehinggalah saya masih ingat waktu kita buat bantahan melalui himpunan Oren, Kembara Oren, sehingga kita menyerahkan memorandum kepada ke bawah Duli yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Masa itu saya anggap mereka-mereka yang bersama dengan saya tak ramai. Faktornya kerana mungkin durian runtuh yang diberikan kepada peneroka 15,000 itu seolah-olah satu gambaran bahawa FGV akan melonjakkan kehidupan masyarakat Felda. Maksudnya sudah dibayangkan awal gitu. Itu yang dibayangkan bahawa durian runtuh ini akan memberikan keselesaan, sehingga ada gambaran
saham daripada RM4.50 55 akan naik sampai RM6, RM7 dan penroka yang diberikan saham 800 unit akan mendapat benefit daripada FGB. Itu proses awal. Jadi harum daripada FGB itu sangat dirasai sehinggalah sampai pilihan raya. Sebab itu saya tidak hairan apabila para penroka dan pengundi di Felda mereka memberikan sokongan sampai pada tahap di sesetengah tempat sampai pada tahap 90%. Di sesetengah tempat kerana keyakinan mereka terhadap masa depan FGB. Ternyata ia hanya dalam tempoh saya sifatkan dalam tempoh selepas pilihan raya. Selepas pilihan raya umum, cerita-cerita indah mengenai FGB terhenti apabila apa yang digembar-gemburkan bahawa FGB ini menjadi orang kata syarikat senarian awam nombor 2 selepas selepas saya lupa company yang pertama yang diletakkan sebagai penyenaraian terbesar Facebook tak ingat tidak lupa saya dan Felda Global Venture nombor 2 dan bila saham itu jatuh bila saham itu jatuh sehingga kejatuhan saham itu kepada tahap yang tak terjangkau kenapa begitu teruk sekali dan disitulah masyarakat Felda hilang kepercayaan dan dalam tempoh yang sama antara tempoh 2012 hingga 2016 dengan penyenaraian di mana melalui saham yang diterbitkan itu Felda mendapat lebih kurang sekitar 6 bilion 1.7 bilion beri 15,000 seorang penroka mana 1.7 bilion dan kalau kita baca statement awal Tan Sri Sahrir dia mempersoalkan ke mana lagi pergi 4.3 bilion jadi isu-isu yang berkait dengan tuduhan dan dakwaan terhadap figure-figure utama sama ada Tan Sri Sesamad waktu itu pengarah besarnya adalah Datuk Faizul Ahmad dikaitkan dengan antaranya pembelian hotel 4 bintang di Kingston, London yang bernilai 330 juta. Isu ini telah saya bangkitkan dulu. Ura-ura cadangan pembelian itu kita dah bangkitkan. Maksudnya sudah dibangkitkan dah awal. Dibangkitkan daripada awal bersama dengan rakan-rakan yang lain. Tentang bagaimana harga yang terlalu mahal daripada harga semasa. Waktu itu kita dah bangkitkan dah. Pada tahun 2014 pembelian itu. Sebelum itu pembelian apartmen 198 unit yang berharga 538 juta. Saya dengan Dr. Rosli Yaakob dan rakan-rakan juga telah menyerahkan satu memorandum kepada SPRM di mana bila kita lihat harga yang dibeli itu adalah tidak munasabah dan kita mendesak SPRM membuat siasatan dan dia tidak habis di situ. Itu tadi saya sebut bagaimana FIC ataupun Felda Investment Corporation yang membuat pembelian. Belum lagi KPF, Koperasi Permodalan Felda, di mana mereka telah menjual equity 51% dalam Felda Holding kepada FGB, di mana mereka dapat 2.2 bilion, 1.2 bilion mereka telah membuat pembelian terhadap ladang kelapa sawit di Samarahan yang berjumlah lebih kurang sekitar 43,000 hektar dan melalui pembelian itu dakwaan juga dibuat bagaimana harga itu pembelian itu bernilai 1.2 bilion harga itu terlalu mahal mengikut setiap hektar. Jadi isu-isu ini sebenarnya telah berlega di mana bukan sahaja menimbulkan syak wasangka di kalangan staf-staf Felda dan anak syarikat tetapi juga khususnya anak peneroka Felda. Anak peneroka Felda yang packer mereka mempersoalkan tentang pembelian-pembelian ini yang mereka lihat ada elemen-elemen salah guna kuasa dan penyelewengan.
Dan dia tidak habis di situ. Bila mana berlaku pertembungan kemudiannya antara Tan Sri Isa dengan Datuk Faizul yang membawa kepada penggantungan jawatan terhadap Datuk Faizul. Dan akhirnya Datuk Faizul ditangkap oleh SPRM atas tuduhan bersubahat dalam kes yang kita tahu daripada laporan Jabatan Audit Negara mengenai projek ternakan ikan sturgeon. Lepas itu berlaku pula pertembungan antara Datuk Zakaria Arshad. Yang Datuk Zakaria Arshad ini lebih kurang 1 tahun baru memegang jawatan sebagai Presiden dan CEO kepada Felda Global Venture. Yang disiasat ya. baru-baru ni. Jadi timbul isunya bila tuduhan terhadap Datuk Zakaria mengenai tonggakan bayaran syarikat Afghan yang membeli minyak sawit dengan melalui anak syarikat Delima Oil Product dan isunya adalah tuduhan bahawa Delima Oil Product gagal untuk mendapatkan bayaran dalam tempoh yang lama, dan itu dikaitkan dengan Datuk Zakaria Arshad. Dan Datuk Zakaria Arshad tidak meletakkan jawatan, sebaliknya mempersoalkan kewajaran beliau dengan tuduhan-tuduhan itu sebagai alasan untuk beliau diambil tindakan, maknanya tunjuk sebab kenapa beliau tidak boleh diambil tindakan ekoran daripada kes yang membabitkan antara Delima Oil Product dengan Safitech, iaitu syarikat daripada Afghan. Dan ia berlarutan apabila Datuk Zakaria telah pergi ke SPRM dan membuat satu, saya yakin beliau mendedahkan cerita sebenar dari sebalik tuduhan dan dakwaan itu. Dan saya sebut kronologi ini daripada pelantikan Tan Sri Isa sampailah kepada isu yang berkait dengan Datuk Zakaria Arshad, menggambarkan bahawa bagaimana kepincangan, bagaimana kebobrokan yang berlaku dalam Felda dan juga anak syarikat seperti FIC, Felda Investment Corporation, dan juga terhadap syarikat sedarian awam iaitu Felda Global Venture. Jadi kalau kita nak sebut di peringkat ini, inilah isu-isu besar yang saya yakin merunsingkan Datuk Seri Najib dan juga Barisan Nasional, bagaimana 54 kawasan parlimen di Felda boleh tergugat, yang selama ini menjadi simpanan tetap kepada Barisan Nasional boleh tergugat sekiranya isu ini tidak diselesaikan, sebab persepsinya khususnya di kalangan anak muda Felda begitu buruk, sehingga membawa kepada perletakan jawatan Tan Sri Isa Samad yang saya yakin ini salah satu skrip yang dibuat untuk meredakan keadaan. Tetapi malangnya skrip itu bagi saya tidak menjadi apabila Tan Sri Isa dalam tempoh 7 jam dia letak jawatan, dilantik sebagai pemangku SPAT, maknanya satu lagi agensi yang besar, Jadi bagi persepsi umumnya sepatutnya Tan Sri Isa bukan saja letak jawatan, tetapi kes-kes yang berlega terhadap beliau dalam tempoh pelantikan beliau, sehingga membawa kepada dakwaan kehilangan berbilion-bilion wang dalam Felda dan juga FGB, sebagaimana penekanan banyak pihak termasuk anak supaya satu RCI, Royal Commission Inquiry patutnya dibuat, Suruhanjaya Diraja, untuk audit siasat, bagaimana begitu banyak kepincangan yang membabitkan kehilangan berbilion-bilion wang Felda, wang FGB dan tentu sekali wang peneroka disiasat. Jadi dengan rintitan kronologi yang saya sebut, maka Datuk Seri Najib melihat isu ini dengan hampirnya pilihan raya, sesuatu harus dilakukan, dan untuk kata sekurang-kurangnya kerusi yang dimenangi oleh BN dapat dipertahankan pada pilihan raya umum yang akan datang. Maka apabila saya telah membaca daripada awal, apabila diumumkan saja hari peneroka dibuat 3 hari 3 malam, dan dia tidak pernah berlaku 3 hari 3 malam. Tidak pernah berlaku dalam tempoh sambutan hari peneroka yang biasanya disambut 1 hari.
Ya. Tapi kali ini 3 hari. Saya telah mempersoalkan dalam keadaan Felda mempunyai krisis keuangan yang teruk sebagaimana dilaporkan. Laporan tahunan Felda pun dibekalkan kepada ahli parlimen. Ya. Kan? Felda yang satu ketika berbangga dengan reserve-nya yang banyak. Saya difahamkan pernah mencecah sampai 9 bilion reserve Felda. Kemudian di satu masa. Kemudian bagaimana laporan terakhir itu pada 2015, kan? Bagaimana balance ataupun baki pendapatan simpanan Felda hanya tinggal 200, lebih kurang 290 juta. Sesuatu yang Jauh beza daripada jauh, 9 terlalu jauh. bilion. Maknanya sesuatu yang menimbulkan persoalan besar. Kenapa reserve Felda yang begitu besar boleh hilang dan hanya tinggal sekitar 290 juta dalam keadaan Felda memiliki 800,000 hektar tanah atau 2 juta ekar. Sesuatu yang bagi orang yang biasa dengan dunia ekonomi dan peladangan, sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi isu-isu ini maknanya dengan isu-isu ini mestilah sesuatu harus dibuat untuk menarik kembali sokongan. Seolah-olah apabila Tan Sri Ismail Samad itu tidak lagi memegang sebagai pengurusi FGV, seakan-akan Felda itu sendiri sudah bersih sepenuhnya. Lebih mengejutkan apabila Tan Sri Ismail Samad sendiri tidak dipertanggungjawabkan atas kerugian-kerugian yang telah berlaku. Mungkin Saudara Mazlan boleh komen sikit. Saya nampak itu skrip yang dibuat dan mungkin mereka membaca berdasarkan pengalaman masa lalu. Apabila ada suatu isu, so mereka mesti cover dengan sesuatu supaya kemarahan itu dapat diredakan. Jadi kalau dulu bila isu melanda, beri dua runtuh 15,000, maka senyaplah peneroka. Dan peneroka menyokong Barisan Nasional. So pada kali ini mereka tak cukup dengan Isa Samad meletakkan jawatan. Kemarahan itu sebenarnya tak reda. Kan? Sebab orang masih lagi mengharapkan kepada kerajaan supaya tindakan dapat dilakukan terhadap Tan Sri Isa. Dia tidak boleh dibiarkan lepas begitu saja. Semua orang bertanya. Semua orang bertanya. Apa tindakan terhadap takkanlah Tan Sri Isa hanya Samad? ikan bilis saja yang didakwa. Kan? Bagaimana dengan Tan Sri Isa? Kan? Figure yang menjadi memegang jawatan 3 portfolio utama. Pengurusi Felda, pengurusi FGV dan juga pengurusi FIC. Felda Investment Corporation, di mana Felda Investment Corporation membuat pelaburan berbilion-bilion ringgit. Jadi itu isunya. So bila insentif itu diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya memang tunggu. 6 insentif itu saya tunggu. Dan saya nak sebut di sini apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bagi saya mungkin dari satu sudut dia menggembirakan para peneroka. Peneroka berasa seronok. Tetapi kalau kita memikirkan masa depan, adakah dengan pemberian 6 insentif ini boleh menyelesaikan persoalan pokok yang menjadi kebimbangan, ketakutan kepada warga Felda? Dalam keadaan kesedaran masyarakat Felda tentulah tidak sama dengan peneroka Felda yang mereka tu hutang budi, dapat tanah 10 ekar, dapat rumah, kan? Dengan fasa-fasa berikutnya di mana 70% peneroka dah meninggal dunia. Kan? Yang menjadi pentadbir pada ketika ini adalah anak-anak peneroka. Generasi baru Felda. Sebab bagi anak-anak peneroka, dia kata cerita mak bapak dapat 10 ekar, dia tak cukup dengan kita kata cerita-cerita indah masa lalu. Mestilah kesinambungan itu berterusan memberi keselesaan. So bila mereka mewarisi, timbul persoalan kepada mereka 10 ekar yang mereka peroleh itu adakah berbaloi dengan pendapatan yang mereka nikmati. Ini persoalan pokok yang pada hemat saya ini sepatutnya menjadi isu utama yang kerajaan umumkan kepada peneroka. Saya rasa amat duka cita kerana persoalan utama ini tidak disentuh dalam ke-6 insentif itu.
Kalau saya boleh sebutkan Saudara Mazlan, yang pertama ialah insentif 5,000 kepada 94,956 orang peneroka pada akhir Ogos 2017 dengan menelan belanja sekitar 474.7 juta. Kedua, pelupusan hutang tanam semula berjumlah 5,000 kepada setiap peneroka dengan melibatkan kos implikasi kewangan sebanyak 519 juta. Yang ketiga, pelupusan sebahagian baki pinjaman saham FGV libatkan lebih 77,000 peneroka. Maknanya bagi yang dah habis pinjaman akan mendapat 1,820. Maknanya 2 dan 3 ni melibatkan pelupusan hutang. Dan yang keempat, kelulusan bagi pinjaman pemesanan rumah tanpa faedah berjumlah 40,000, melibatkan 70,000 tapak rumah peneroka. Kos ni antara yang paling besar saya kira, iaitu menelan belanja sehingga 2.8 bilion. Yang kelima, geran khas tanam semula melibatkan 7,500 bagi setiap hektar. Dan yang terakhir, dana khas 300 juta diwujudkan bagi tempoh 2017-2021 bagi lepuskan lebihan hutang tanam semula melebihi jangkaan. Jadi saya rasa apa yang cuba disampaikan oleh Yang Amat Perdana Menteri seolah-olah mereka faham bahawa peneroka kini terbeban dengan hutang dan cuba untuk melupuskan hutang-hutang yang diakibatkan oleh kesilapan-kesilapan zaman Tan Sri Samad. Mungkin Saudara Mazlan ada komen terhadap political gesture yang membuat Perdana Menteri. Masa peneroka masuk Felda, mereka diikat dengan perjanjian, apa yang dipanggil sebagai perjanjian antara peneroka dengan Felda. Okey. Dan mereka bersetuju dengan terma-terma dalam perjanjian itu, walaupun perjanjian itu dianggap berat sebelah. Berat memihak kepada Felda. Dan untuk satu tempoh peneroka kena bayar hutang, apa yang dikenali sebagai bayaran kembali, BK. Dan bagi peneroka cukuplah dengan pengalaman selama lebih kurang 20 tahun mereka membayar hutang, dan sebahagian peneroka telah mendapat benefit, faedah, tunjuk ajar, khidmat nasihat daripada pegawai-pegawai Felda. Dan mereka merasakan untuk tanam semula yang berikutnya mereka tak perlu lagi bergantung dan membuat hutang baru. Di sinilah letaknya kemelut. Satu, kelompok peneroka yang dijanjikan oleh Felda, serahlah kebun pada Felda, kamilah urus. Kami mempunyai jentera profesional yang efisien untuk jaga kebun peneroka dengan pendapatan yang besar. Lalu diwujudkan apa yang disebut dalam perjanjian itu ejen pengurusan yang dikenali dengan Felda Technoplan, FTP. FTP inilah yang menjadi ejen bagi pihak Felda menguruskan kebun-kebun peneroka. Maka apa yang disebut tadi 94,956 orang ini adalah kelompok peneroka yang menyerahkan kebun mereka dengan perjanjian yang ditandatangani, iaitu perjanjian tanam semula. Saya nak sebut di sini, bila peneroka serah kepada Felda adalah menjadi tanggungjawab Felda untuk memastikan proses tanam semula, sehinggalah mereka beroleh pendapatan. Dia bermula 30 dalam kalau kelapa sawit tu, saya ambil contoh kelapa sawit, 36 bulan mengeluarkan hasil, kan, diberikan apa yang disebut sebagai pendahuluan hasil, kan, dan disitulah timbul persoalan daripada proses penyediaan nursery. Saya sebut ni sebab ada masalah. Bila tebang saja, kan, nursery tak siap. Maknanya patutnya nursery anak benih tu dah ada. Dia tak perlu tunggu masa yang lama untuk dipindahkan untuk tanam benih. Betul. Di sini masalah. Masalahnya ialah semakin lambat proses tanam semula, hutang akan banyak, hutang akan besar. Betul lah peneroka tu buat pinjaman sehari hidup antara 1,000 hingga 1,500 ringgit. Dan peneroka pula diberikan pinjaman sehari hidup itu ada interestnya, ada faedahnya, iaitu 6.25%.
Sebab tu saya katakan isunya ialah lagi lama proses tanam semula, beban hutang itu akan bertimbun. Kan? Sebab tu saya katakan dalam hal ini yang salah bukan peroka. Kalaupun kita kata oh ini pinjaman sara hidup ini peroka dapat. Tapi isunya berapa lama proses tanam semula itu. Kan? Ya, ya. Jadi bila proses tanam semula itu lewat, maka beban hutang dengan faedah tu ditanggung oleh peneroka. Itu suatu proses tanam semula. Lepas tu daripada tempoh 36 bulan, sepatutnya tanggungjawab Felda memastikan penyelenggaraan kebun itu akan mencapai maksud, iaitu pendapatan mereka. Sebenarnya dia dah ada anggaran pendapatan. Yang saya tahu sebab beberapa orang pegawai kanan Felda yang terlibat dalam tanam semula dan juga penjagaan kebun peneroka maklumkan kepada saya, mereka ada dia punya progres, ada kemajuan. Kalau pokok tu 4 bulan, sepatutnya berapa penghasilan. Kalau pokok tu 6 bulan, bukan 6 bulan, 6 tahun. Kan? Kalau daripada 36 bulan tadi, lepas tu dia pergi tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6, artinya berapa tan yang sepatutnya mereka dapat. Dan itu tanggungjawab Felda, bukan tanggungjawab peneroka. Sebab kita dah serah kebun kepada Felda. Jadi isunya sekarang, adakah Felda telah mencapai maksud kepada pendapatan itu sejajar dengan jumlah hutang yang ditanggung oleh peneroka? Tentulah dia tidak seimbang kalaulah pendapatan peneroka itu terlalu kecil dengan jumlah hutang yang terlalu besar. Ini isunya. Sebab tu orang kadang-kadang tak faham. Seolah-olah mereka menyalahkan peneroka dengan isu apa? Contohnya, dia kaitkan kita kekurangan buruh. Kan? Saya difahamkan hari ini kekurangan buruh untuk Felda saja mencapai lebih kurang 35%. Kan? Begitu juga dalam FGB. Kan? Tapi isunya bagi kita sebagai peneroka, mereka kalau kita anggap mereka majikan kita, itu bukan persoalan peneroka. Menyediakan buruh itu isu Felda, bukan isu peneroka. Jadi kalau terganggu proses ini, salah itu adalah salah Felda. Tak boleh dibebankan kepada peneroka. Begitu juga soal penjagaan. Bila secara kontrak sosialnya, perjanjian yang ditandatangani antaranya menyempurnakan penjagaan ladang, hari ini kita boleh persoalkan sejauh mana kejayaan Felda melalui FTP tadi, Felda Tenor Plan, berjaya menyempurnakan ladang pada peneroka. Saya terima banyak aduan dan saya boleh buktikan di banyak tempat sebagaimana saya turun pandang ke ladang-ladang peneroka, mereka tunjuk dekat saya ladang yang semak, pokok yang contoh ada pokok yang sepatutnya kalau 1 ekar tu sekurang-kurangnya dia ada 35 pokok 1 ekar. Kadang-kadang cuma ada 20 pokok. Maknanya tidak diurus dengan baik. Akhirnya terpaksa sulam. Sulam kemudian akhirnya dia punya ketinggian tak sama. Kan? Ini belum lagi persoalan bajet. Berapa kekerapan dalam setahun? Kalau pembajaan itu cuma 2 kali setahun, tak capai sampai 4 kali, 3 atau 4 kali, itu berkaitan dengan soal jumlah tan. Jumlah tan yang orang kata tak boleh capai. Selain daripada soal buruh. Kalau kita katalah pokok itu sepatutnya dituai sebulan 3 kali. Tapi kalau dituai cuma sekali, 2 kali, macam mana nak capai jumlah tan yang sepatutnya? Isu ini adalah kelemahan dan kepincangan pengurusan Felda melalui ejen pengurusan mereka, Felda Tenor Plan. Sebab itu saya katakan tadi, dengan isu ini hutang peneroka tinggi sebab proses tanam semula yang panjang. Kan? Kemudian isunya ialah pendapatan yang tak boleh capai. Kerana apa? Kerana kelemahan pengurusan di pihak Felda. Yang sepatutnya kecuaian ini tidak harus dibebankan kepada peneroka. Saya sebut ini dalam insentif itu, saya katakan tadi, mana mungkin dari segi logiknya kalau Felda gagal dalam menguruskan kebun-kebun peneroka yang jumlahnya 94,956 yang sepatutnya mereka melakukan muhasabah terhadap kelemahan mereka, tiba-tiba mereka nak offer kepada 17,000 peneroka dalam masa 6 bulan, kembalilah bersama dengan Felda. Sedangkan isu 17,000 peneroka itu sampai diviralkan, saya buat fitnah, saya kononnya saya kata berdosa peneroka 17,000 tu kalau ada poster itu. Sedangkan apa yang saya sebut,
Sepatutnya kerajaan jadikan 17,000 ini sebagai model. Bagaimana 17,000 peneroka walaupun dia minoriti, tapi inilah golongan yang menyaut seruan kerajaan. Seruan kerajaan berdikari. Dan ini disebut sendiri bagaimana antara pengurusi Felda, iaitu yang antara yang arkitek yang berjaya, iaitu Tan Sri Raja Alias, dalam satu video ringkas beliau menyebut kebanggaannya adalah antara kejayaan peneroka yang membawa konsep berdikari dalam kehidupan mereka. Jadi kalau 17,000 tadi yang kita ambil konsep berdikari, kejayaan mereka adalah kelemahan. Kelemahan itu sepatutnya dibantu, diberikan khidmat nasihat. Tapi sepatutnya mereka ini jadi model. Pertama, mereka tak ada hutang. 17,000 ni berbanding dengan peneroka yang serah kebun, hutangnya ratusan ribu. Betul. Orang kata saya buat fitnah. Saya bersedia untuk dedahkan. Apa yang disebut oleh Tan Sri Haris Ahmad adalah tidak betul. Ya, dia kata mana ada peneroka sambil hutang 100,000. Saya punya bukti. Saya ada bawa bukti-bukti. Bagaimana hutang peneroka melebihi 100,000. Kan, kita ada bukti. Dan saya bersedia untuk bertemu dengan Tan Sri Haris untuk tunjuk kepada beliau hutang-hutang peneroka yang melebihi 100,000. Jadi kalau peneroka yang 17,000 ini, mereka tak ada hutang. Yang kedua, mereka berjaya buktikan pendapatan mereka lebih baik. Kalau pendapatan peneroka tadi, dengan mereka berdikari. kalau peneroka yang serah kebun dengan Felda, kan, mereka hanya beroleh pendapatan. Saya baru-baru ini ceramah di di Felda Jelai 4. Bagaimana selepas ceramah seorang ibu tunggal jumpa saya. Dia punya baki pendapatan. Dia serah kebun pada Felda. Bagaimana baki pendapatan tinggal RM500. 10 hektar. Macam mana nak survive, kata dia. Jadi kalau peneroka yang serah Felda berbaki RM500. Kemarin saya minum dengan seorang anak peneroka. Dia kata dia tak percaya 10 hektar pendapatan bapak dia dah meninggal, tinggal RM900. Jadi kalau RM900 baki, peneroka yang buat sendiri boleh capai 3-4 ribu sebulan. Apa logiknya peneroka yang buat sendiri tadi, yang pendapatan lebih besar, dengan hutang tak ada, nak kembali kepada Felda yang dianggap, yang bagi saya penuh dengan kegagalan. Jadi isu utama yang sepatutnya diberi perhatian oleh Felda bukan semata-mata soal insentif. Kalau nak sebut insentif sekadar RM5,000 dengan hutang yang lebih RM100,000, RM5,000. Saya pernah sebut beberapa kali dah. Sekurang-kurangnya bagi saya kegagalan pengurusan Felda sehingga hutang RM100,000 mestilah berada di bawah tanggungjawab Felda. Dan untuk itu saya kata, apa salahnya diberikan less 50%? Kerana kegagalan itu sehingga hutangnya banyak. Patutnya tanggungjawab itu kena pada Felda. Jadi kalau itu tanggungjawab Felda, mana mungkin sekadar RM5,000? Sepatutnya sampai 50% sepatutnya. Seakan-akan seluruh hutang itu dibebankan kepada Felda dan kerajaan tampil sebagai penyelamat seolah-olah kami bagi hutang dan kami bagi potongan. Jadi tidak memberi apa-apa makna. Bagi saya tidak memberi kesan dalam konteks menyelesaikan masalah hutang peneroka. Sebab kita kena ingat, kalau hutang itu lebih RM100,000, dia nak bayar tiap-tiap bulan bila pendapatan dia berhasil. Berapa dia nak bayar? 40%? 50%? 60% daripada pendapatan? Bila dia potong, katalah kita kata kalau dia potong 50%, berapa lama dia nak bayar? Kalau hutang dia sampai RM100,000, maknanya mungkin sampai 20 tahun. Bila lepas 20 tahun, nak pergi tanam semula lagi. Artinya, hutang ini tak pernah habis sampai bila-bila pun. Ini persoalan utama yang sepatutnya Felda, dia muhasabah atas kegagalan mereka. Bukan dia nak campakkan kegagalan itu kepada peneroka. Sebab tu saya katakan tadi, kita tak payah nak cerita soal 17,000 ni, 17,000 peneroka. Sebab ini adalah golongan yang orang kata dia telah ambil tanggungjawab melaksanakan kebun dia sendiri macam orang kampung, macam pekebun kecil di kampung. Mereka petik sawit, petang dah dapat duit. Mereka tolaklah upah buruh. Mereka dapat pendapatan harian. Dan mereka dapat pendapatan setelah mereka petik dan tuai dia punya BTB atau buah tanda segar BTS. Jadi proses. Jadi saya katakan di sini, insentif yang disebut itu bagi saya bersifat sementara, macam Panadol lah. Telan Panadol, sakit kepala, baiklah sekejap.
Mungkin besok sakit kepala lagi. Ya, Kan? ya, ya. Jadi saya fikir kalau penuka dapat insentif tu, utamanya saya nampak mungkin kegembiraan penuka tu yang bersifat sementara tu dapat duit 5,000 lah. 5,000 lah. Hujung Ogos ini. Ya, ya. Saya kalau orang tanya, bagi saya alhamdulillah. Kan? Ambil lah. Maknanya memang kalau nak katakan ini hak kita lah. Dan memang duit kita juga. Dan duit kita pun. Tapi isu pokoknya ialah untuk jangka panjang, adakah masalah peneroka itu selesai dengan isu hutang dalam konteks peneroka. Jadi kalau dia sebut tentang isu MPOB, lembaga minyak sawit contohnya, dia ada insentif hak. Sebenarnya saya dah kemukakan lama. Saya dah buat perbincangan dengan pengurusan MPOB pun, kan? Kenapa tidak peneroka Felda ini dimasukkan dalam skim khas, kan? Untuk mendapat lebih kurang 7,500 bagi setiap ekar. Tapi disebut bahawa peneroka Felda tidak terlibat. Kita dah sebut, melainkan kalau polisi itu dapat dibetulkan oleh pihak kerajaan, kata dia. Hari ini telah disempurnakan. Bagi saya itu bukan satu isu yang baru, dah lama dah kita perjuangkan. Kemudian disebut tentang saham, kan? Saya pun tak sangka bila 800 unit itu diberi kepada peneroka yang ditandatangani oleh peneroka. Saya fikir itu insentif percuma yang diberi oleh kerajaan melalui FGV. Saya fikir begitu. Sebab jumlah tu 800 unit, lebih kurang dalam sekitar 3,000 kalau tak silap saya RM3,640 saja. Kalau RM3,640, kan, berapa 70,000 lebih peneroka yang ambil, kan? Kalau makna nisbahnya bukanlah satu jumlah yang terlalu besar untuk FGV memberikan insentif. Tak perlu nak hutang. Tiba-tiba terkejut ia jadi hutang. Dan peneroka tanda tangan perjanjian itu. Perjanjiannya ada. Bayar RM50 pada setiap bulan. So kita kata kenapa tidak diberikan insentif secara percuma? Maknanya saya nak sebut mereka faham setelah beberapa tahun apa yang kita perjuangkan hari ini. Mereka memahami sepatut dah diberikan percuma. Jadi bagi saya itu bukan satu benda yang orang kata kita anggap kali ni ni tanda kerajaan prihatin. Kita dah berjuangkan daripada awal supaya insentif itu diberi secara percuma. So bila kerajaan lakukan, alhamdulillah, kan? Walaupun benda tu lewat diberikan. Selamat Mazlan, sebelum kita berakhir, mungkin ada cadangan di peringkat anak sendiri yang saya kira mungkin di peringkat Pakatan Harapan juga mengambil kira pandangan-pandangan daripada NGO yang aktif seperti Saya Mazlan. 50% pelupusan hutang itu saya rasa antara cadangan yang telah anak sendiri suarakan tentang semenjak peneroka tangguh hutang itu. Mungkin ada saranan-saranan lain untuk pertama, bagaimana peneroka mahu keluar daripada kemelut kesusahan yang diakibatkan oleh Tan Sri Issa Samad dan juga rakan-rakan mereka. Lepas tu yang kedua, bagaimana Saudara Mazlan melihat masa depan Felda sebagai sebuah agensi kerajaan yang pernah memiliki 9 bilion reserve yang akhirnya kini hanya tinggal ratusan ribu sahaja. Mungkin ada komen. Pertama sekali kita kena kembali kepada perjanjian yang ada. Saya dah banyak kali melaungkan perjanjian tanam semula, dan sebelum itu perjanjian antara peneroka dengan Felda. Perjanjian yang berat sebelah. Kalau kita baca dalam perjanjian itu, peneroka yang tanda tangan tu saya bersetuju, saya bersetuju, saya bersetuju. Soalnya, kan, kalau peneroka bersetuju, di mana pula letak tanggungjawab Felda yang tidak diletakkan secara spesifik dalam perjanjian itu? Contohnya, kalau peneroka boleh buktikan kecuaian Felda, macam mana kita nak ambil tindakan kepada Felda yang cuai? Kan? So tidak ada mekanisme itu. So Felda seolah-olahnya berlepas tangan atas kesalahan-kesalahan, melainkan mereka react dengan aduan. Baru mereka tengok kalau kebunnya semak, kan, baru tengok. Tapi dari sudut apakah dia proses tindakan yang sebagaimana mereka kenakan kepada peneroka, tapi kenapa tak boleh pula dikenakan kepada mereka atas kecuaian mereka? Lebih adil begitu. Lebih sebab dia, saya dah sebut lama. Maknanya kalau mana-mana kerajaan, kalau katalah Pakatan Harapan menang dalam pilihan raya, perkara yang paling asas ialah
review balik isi kandungan perjanjian itu. Review perjanjian. Perjanjian itu supaya suatu perjanjian baru yang adil dapat dilaksanakan. Adil bagi kedua-dua belah pihak. Sama ada untuk peroka atau untuk Felda. Yang kedua, ada terma yang patut dimansuhkan. Antaranya ialah Dalam perjanjian. dalam perjanjian itu. Contohnya bunga atas pinjaman. Yang 6.25%. Kan? Ya, ya. Bagi saya, ia sudah tidak relevan dengan sejarah kenapa bunga itu dikenakan. Kenapa faedah itu dibuat. Masih lagi bunga tu dikenakan. Sampai sekarang masih berlalu. Saya mendesak supaya saya pun dah pernah tanya dalam konteks Islam. Kita nak kata apa 6.25%? Kalau kita kata ini sebagai satu riba, so siapa yang nak tanggung dosa? Kalau kita anggap ini sebagai satu riba. Lepas tu saya katakan kalau kerajaan baru memerintah, faedah ni mesti dihapuskan. Saya nak tunjuk bagaimana besarnya kesan riba ini dalam saya punya poster yang saya keluarkan. Contoh yang anak keluarkan. Kita kena ingat 6.25%. Kalau saya kes yang berlaku di Felda Telui Timur di Kedah. Okay? Selama 180 bulan, okay? Dia punya interest yang dikenakan berapa ribu interest saja dikira sebagai hutang. Bayangkan. Kan? Punya besar interest saja. Belum lagi dia punya pokok. Kan? Sebab tu bagi saya tidak mahu lagi interest ini menjadi satu bebanan. So patut dimansuhkan. Yang kedua, juga saya nak sebut di sini ialah supaya kos perkhidmatan terhadap pembesaran rumah peroka yang ada 2.5% dikaji semula. Sebab kalau peroka pembesaran rumah itu 40,000, dia kena bayar dekat 60,000. Sebab tu saya katakan tadi, kalau pembesaran rumah saja katalah jumlahnya sampai 60,000 termasuk dia punya kos, bayangkan kita boleh totalkan hutang peneroka. Kalau hutang dia 100 yang berlaku di Jelai 2 saya pergi, 157,000 hutang mereka campurkan dengan hutang pembesaran rumah mencecah 200,000. Jadi kalau orang kata benarkah kita boleh sertakan hujah-hujah kita dan bukti kita bagaimana hutang yang begitu besar. Jadi cadangan ini antara cadangan-cadangan yang kita kemukakan kepada kerajaan yang memerintah selepas pilihan raya yang ke-14 ini, supaya perubahan akan berlaku kepada peneroka. Kalau ini tidak dilakukan dengan perjanjian yang sedia ada, dan perjanjian itu berat sebelah, kemudian dengan mekanisme hutang yang sedia ada, mungkin pada selepas pilihan raya umum akan datang, kalau dia berjalan berterusan, kalau hari ini hutang peneroka lebih 100,000, lebih 150,000, campur dengan hutang persendirian mungkin sampai 200,000, mungkin satu ketika nanti hutang peneroka sampai 300,000. Dan lebih besar daripada itu. Jadi ini persoalan utama yang sepatutnya difikirkan oleh pengurusan Felda, khususnya Tan Sri Sahril Abdul Samad. Sebab tu bagi saya dia tak perlu nak ugut peneroka atau dia nak menidakkan, nak menafikan. Sebab tu saya heran, dia dah jadi chairman Felda daripada 6 Januari. Sekarang dah nak masuk bulan Ogos. Sepatutnya dia dah maklum perkara-perkara yang asas seperti ini. So saya nampak bila dia kata mana ada hutang peneroka sampai 100,000 dan dia sebut cuma 40-50,000, saya tak pasti adakah dia maklum atau tidak isu utama yang berkait dengan hutang peneroka. Kalau dia tak ada maklumat, saya boleh tolong beri kepada dia berapa jumlah hutang peneroka untuk mengatakan kepada beliau hakikat sebenar yang sedang ditanggung oleh peneroka. Jadi bagi saya ini persoalan yang sepatutnya. Dan kalaulah 6 insentif itu sebagaimana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bagi saya untuk satu ketika masyarakat Felda, terutamanya peneroka, menyambut baik, tapi untuk jangka masa panjang dia tidak menyelesaikan masalah sebenar yang sedang dihadapi oleh para peneroka. Baik, terima kasih kepada Saudara Mazlan atas penjelasan yang saya rasa agak menarik juga dan lebih dan terperinci juga yang diulas oleh Saudara Mazlan. Jadi malam ini kita mendengar sedikit sebanyak tentang apa sebenarnya masalah
yang membelenggu warga Felda, khususnya peneroka. Dan kita juga tahu bahawa insentif yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri merupakan Panadol, sebagaimana diberikan oleh saudara Mazlan tadi, Panadol kepada masalah sebenar yang dihadapi oleh warga Felda secara keseluruhannya. Jadi mudah-mudahan apa yang dikongsi tadi merupakan satu perkongsian yang boleh memberikan pencerahan kepada warga Felda sendiri untuk merubah kepimpinan negara yang akan datang. Saya warga Felda dan saudara Mazlan juga warga Felda, kita mahu melihat bahawa Felda kembali unggul, kembali hebat sebagaimana yang pernah dikecapi oleh zaman-zaman kegemilangan Felda hingga mempunyai reserve sebanyak 9 bilion. Dan kita tahu bahawa kegemilangan itu tidak dapat dicapai di zaman Barisan Nasional Merentah. Mudah-mudahan harapan kita bahawa Pakatan Harapan juga dengan kekuatan NGO anak sendiri mampu untuk mengolah perubahan di peringkat Felda agar ia merupakan satu momentum yang boleh membawa kepada satu bentuk kehidupan dan kualiti kehidupan yang lebih baik untuk keseluruhan khususnya warga peneroka sendiri. Terima kasih banyak sekali lagi kepada saudara Mazlan. Jadi berakhir kita pada malam ni, kita jumpa kepada sesi perbincangan seterusnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.